Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa ista'mil bihi jasadi bi hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, terafa'an kesyukuran kita sambung pada malam ni kitab Muwafiq, masalah Muwafiq Masbuk pada sambungan ni, sambungan masalah Muwafiq, masalah yang ketujuh. Sambungan bila ia sebut sambungan, maka ianya sebenarnya ada kaitan dengan yang sebelum lah. Sebab tu namanya sambungan. Jadi dia sambung daripada yang sebelum. Kalau tak tahu cerita pertama, kedua, ketiga, tak tahulah cerita ketujuh ni macam mana. Sebab tu dia kena ikut turutan. Ini adalah sambungan masalah Muwafiq, yang mana semua masalahnya ada 8 tambah 3 khilaf. Sebenarnya 4 khilaf. Jadi semua ada 11. Sekarang kita 8, 11 ataupun 12. Kita dah lalu 6 masalah. Muka surat 15 Rumi, Jawi muka surat 10. Bukan, bukan 12. Bukan juga. Mana? 15. Muka surat 15. Oh, sama muka surat 15 dengan 15. Rumi dengan Jawi muka surat sama. Masalah yang ketujuh. Masalah yang pertama kita dah selesai, iaitu dimaafkan 3 rukun panjang berkaitan dengan orang yang lambat bacaannya, bukan sebab was-was. Yang kedua, orang yang syak. Yang kedua dan yang ketiga sama. Orang yang syak ataupun dia tak baca Fatihah ketika imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi, maka dia dimaafkan 3 rukun panjang, dia muafiq lah. Masalah keempat, dengan masalah keempat, dia dengan imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, dia makmum. Ketika rukuk baru dia teringat, makmum tadi teringat, dia tak baca Fatihah. Itu masalah keempat, dia tak boleh kembali balik. Masalah kelima, imam tak rukuk lagi, dia rukuk dulu. Dah lah dia rukuk dulu daripada imam, lepas tu teringat pula dia tak baca Fatihah lagi, wajib dia kembali qiyam. Yang keenam, dia muafiq, dia tertinggal baca Fatihah kerana dia sibuk dah baca doa iftitah. Kemudian lepas dia baca doa iftitah tu, dia baru nak baca Fatihah. Ketika dia baca Fatihah tak sempat habis, imam dah rukuk. Dia adalah muafiq dan dimaafkan 3 rukun panjang. Itu perbahasan lepas. Kena hadam, kena faham 6 masalah tu, baru boleh faham yang ketujuh. Yang ketujuh, qal ma'alif rahimahullahu ta'ala, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Orang muafiq, makmum tu makmum muafiq. Muafiq ni dia berdiri, kadar dia berdiri itu
kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan yang kita kira itu 25 saat. Jika dia telah berdiri 25 saat bersama imam, maka dia muafiq. Okay, itu ta'rif asal. Bila dia dah berstatus muafiq, kemudian dia menunggu saktah imamnya. Saktah tu dia menunggu saktah imamnya. Maksudnya dia tunggu imam lepas amin, imam berhenti kejap. Sebab hukum asal pada mazhab Syafi'i dia ada beberapa hukum. Sunat lah. Ketika imam baca Fatihah sampai habis, lepas tu amin, kan? Amin, lepas amin tu imam sunat saktah dia panggil. Saktah ni berhenti kejap sebelum baca surah. Istilah dia panggil saktah. Dalam Quran pun ada saktah juga, yang berhenti tak tarik nafas tu. Tapi ini bukan yang itu. Itu bukan maksud dia. Yang ni maksud berhenti kejap. Berhenti kejap sebelum baca surah. Sebelum baca surah. Yang sekejap tu yang ada khilaf ulama. Tapi semuanya sunat. Dia tak ada kena sah batal, tak ada kena mengena dengan sah batal. Dia kena mengena dengan berapa lama berhenti untuk baca surah selepas itu. Pendapat yang pertama, berhenti dia lama, iaitu 25 saat. Iaitu kadar makmum tu sampai habis baca Fatihah, baru imam start bismillah untuk baca surah. Yang pertama. Yang kedua, berhenti itu agak-agak, kalau mudah kata dalam 10 saat ke, separuh ataupun suku. Makmum dah baca separuh Fatihah, imam baru baca bismillah. Yang kedua. Yang ketiga, saktah tu kejap je. Waladhdallin amin. Bismillah dah. Ber-2-3 saat imam berhenti. Saktah dah juga. 2-3 saat pun nama saktah juga. 10 saat pun nama saktah juga. 25 saat, 30 saat pun nama saktah juga. Ada 3. Buat berhenti tu. 3 keadaan. Maka dalam mazhab Syafi'i, payah sikit lah, bukan payah, dia agak ni sikit lah. Iaitu disunatkan nombor 1 sekali berhenti tu, jangan baca surah lagi tu 25-30 saat. Jadi maknanya makmum tadi habis baca amin, makmum amin, baru imam bismillah. Cuma kalau buat begitu tak ada masalah kot. Tapi jadi lama lah. Nanti imam baru nak baca surah. Dalam keadaan lepas amin terus baca surah, panjang sikit, pun makmum dah komplain panjang. Ini kan dah berhenti 30 saat, baru baca surah. Surah tu agak panjang sikit, lagi bertambah-tambah panjang, lagi imam komplain. Itu masalah kita lah. Komplain tu masalah kita, bukan masalah hukum. Tapi hukum yang terbaik adalah berhenti tu lama. Memang lama. Tapi itulah, kita tak semestinya benda tu betul, buat redah aja. Tak semestinya. Kita bukan gitu. Betul je kita redah, tak boleh. Kadang-kadang kena tengok masyarakat, kena tengok tempat. Kadang-kadang kita janji kita betul, kita redah. Aku tak kira, janji aku betul. Kau mu macam tu tak? Tak boleh gitu. Memang kalau dia buat gitu pun tak ada masalah, cuma tak boleh. Dia kena tengok masyarakat, dia kena tengok keadaan kat mana, dia kena tengok huru-hara tak makmum nanti, semua kena tengok. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kadarnya lebih kurang 10 saat lah, mudah kata. Saat tu saya letak lebih kurang agak-agak imam makmum tengah baca Malika midi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dah start baca bismillah surah. Yang paling ramai buat 2-3 saat aja berhenti. 3-3 tu tak ada masalah. Dia bukan cerita tentang sah batal. Dia cerita tentang aulawiyat, keutamaan. Hanya keutamaan. Itu dia panggil saktah. Berhenti itu namanya saktah. Saktah imamnya. Dia sedang menunggu saktah imamnya. Dia sedang menunggu imam diam untuk dia baca Fatihah. Jadi dia muafiq, dia takbir, imam takbir, dia takbir. Kemudian imam baca Fatihah, dia tunggu amin lah. Lepas amin barulah nak baca. Masa amin tu imam akan saktah kejap. Masa tu lah aku nak baca. Okay. Yakni beliau memperhatikan bacaan Fatihah imamnya. Jadi dia diam tu buat apa? Dalam sembahyang, makmum ataupun imam, dia mesti termasuk daripada 2 perkara ni. Jika kedua-duanya tak ada, hukumnya makruh, dia hilang khusyuk. Yang pertama, mesti membaca ataupun mesti mendengar bacaan dalam sembahyang. Imam makmum sama, cuma imam tak dengar bacaan lah, imam membaca lah. Makmum sama ada membaca dalam sembahyang dia tu, mana-mana, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, semua membaca ataupun mendengar bacaan. Jadi kalau imam, dia tak adalah mendengar bacaan, dia ada membaca sajalah. Dia nak dengar siapa? Okey, imam. Maknanya dalam sembahyang imam tadi ataupun sembahyang seorang, setiap gerak, bukan gerak kan, setiap rukun mesti baca. Dia tak boleh duduk diam. Tak ada.
Kalau ada juga begitu, payah nak khusyuk. Ini bukan cerita sah batal ini bukan cerita sah batal. Cerita kesempurnaan sembahyang. Dia tak ada duduk saja. Makmum pun tak ada duduk saja. Duduk saja. Kenapa? Tak ada. Yang ada, makmum lebih sikitlah baca ataupun mendengar bacaan imam. Imam tak ada dengar bacaan. Dia semua baca. Jadi satu persoalan. Ini ada saktah. Iaitu imam berhenti kan? Imam buat apa? Berhenti kejap. Kan kata tadi sampai 25-30 saat berhenti tunggu makmum baca Fatihah. Bagi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua 10 saat juga. Lama juga. Pendapat ketiga 2-3 saat tak apalah. Itu biasalah. Pendek sangat. Habis nak buat apa? Ada imam dia diam aja. Maknanya dia tidak membaca dan tidak mendengar bacaan. Kat situ ada larangan kerana, larangan bukan larangan batal, larangan kerana hilang khusyuk. Masa tu duk perangan tu apa macam-macam fikir, hilang khusyuk. Habis tu nak buat apa? Baca surah tapi sir. Baca surah tapi sir, perlahan. Ini jika nak ambil pendapat pertama, iaitu 25 saat 30 saat lah diam. Tapi kalau 10 saat agak-agak surah apa? Inna a'tayna. Inna a'tayna. Qul huwallah, qul hu. Kalau nak ambil 10 saat. Kalau nak ambil 2-3 saat tu, tak ada baca apalah. Waladhdallin amin. Bismillah. Tak sempat nak baca apa. Tu tak ada apalah. Kalau nak yang 10 saat, mungkin kita boleh baca Inna a'tayna ataupun qul hu. Yang agak-agak cukup masa. Kalau nak ambil pendapat yang nombor 1 tadi, kena baca yang panjang sikit lah. Yang agak-agak lah. Kira lah berapa. Kalau dia nak baca surah panjang, maksud dia nak tebuk-tebuk dalam Quran kan, bertebuk-tebuk kan. Nak baca surah panjang dekat tengah-tengah, dia baca beberapa ayat sebelum itu. Jadi hafal Quran, mesti nak baca panjang sikit. Surah Baqarah ke, surah apa ke. Bila nak baca tu, nak baca ayat ke berapa? Nak baca ayat ke 120. Contoh nak baca ayat 120, niat dia nak baca 120 sampai 125. Ayat ke 120 hingga 125. Tu nak baca. Jadi ketika diam tu baca ayat 123, 124 ke, 122, 123, 124 ke. Secara sir, secara perlahan, kemudian terus sambung. Bila agak-agak dah cukup masa, terus sambung. Tak ada duduk diam, tak ada duduk diam saja-saja. Dia mesti mendengar ataupun membaca. Makmum juga begitu. Makmum sembahyang mendengar. Dia kalau lepas takbir baca doa iftitah, baca. Okey. Kemudian imam baca Fatihah. Dia mendengar. Okey. Lepas imam amin, dia kena baca. Kalau dia tak boleh duduk diam. Kalau tidak, ada waktu gap. Bila ada gap, syaitan masuk kat situ. Hilang khusyuk. Itu antara cara untuk khusyuk. Habis baca Fatihah. Nak buat apa? Diam lah. Diam. Tapi dengar imam baca surah. Ada satu masalah. Dekat tahiyat akhir. Sama juga. Imam tak salam lagi. Makmum dah habis baca tahiyat akhir. Baca lagi, baca doa dan sebagainya. Jangan duduk diam. Walaupun di hujung-hujung garisan penamat. Ada lagi apa-apa? Lagi dalam 7-8 saat lagi imam nak salam. Agak-agak gitu kan. Dia diam je. Tunggu je nak salam. Kenapa tunggu? Baca doa lagi. Ataupun tak kerti, ulang lah. Ya muqallibal qulub tu banyak-banyak. Doa pun baik juga. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kan biasa kita baca sebelum salam tu. Ulang yang tu lah. Tak tahu dah doa lain. Jangan baca doa Melayu pula. Batal. Ada masalah satu lagi. Yang nak kata makmum ni tak boleh duduk diam. Ketika tahiyat awal. Makmum ni baca tahiyat awal laju sikit. Imam baca slow, perlahan sikit, lambat sikit. Lepas tunggu nak naik rakaat ketiga. Maka nak buat apa kat situ? Para ulama mengatakan baca macam tahiyat akhir. Maksudnya sambung. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tahiyat awal. Bukan sebab dia nak baca. Sebab habis nak buat apa kat situ? Dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dah. Imam tak bangkit lagi rakaat ketiga. Panjang baca apa benda, tunggu. Duduk diam. Kalau duduk diam 1, 2, 3 saat tu okey lah. Tak sempat nak buat apa pun. Tapi kalau lebih, jadi macam mana? Imam tak naik lagi. Baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak naik lagi. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa baca tahiyat awal? Bukan masalah tahiyat awal tu. Masalah tak boleh duduk diam. Jangan duduk diam. Jika duduk diam, syaitan masuk. Hilang khusyuk. Tu je. Itu dari segi. Sebab tu saktah tu dalam sembahyang ada saktah. Ada berapa saktah dalam sembahyang? Ingat tak? 6 ke 7? Lupa dah. Saya pun lupa dia ada berapa. Kalau kira boleh lah. Mula-mula takbir. Allahu Akbar. Saktah sekali. Saktah tu sekejap lah. 1-2 saat. Sekali. Lepas tu Allahu Akbar sekali saktah. Lepas tu Allahu Akbar kabirah. Doa iftitah. Sampai habis saktah lagi. 2. Saktah diam 1-2 saat. Lepas tu a'udzubillah. Lepas a'udzubillah saktah lagi 1-2 saat. Lepas tu saktah sekali lagi. Bismillah. Teruslah Fatihah sampai waladdallin. Saktah lagi. Jangan waladdallin amin.
Waladdallin, saktah dulu 1 2 saat. 4 dah. Lepas tu amin. Lepas amin nak baca nak baca surah, saktah lagi sekali. Dah 5 dah. Sama saktah yang kelima ni, yang saktah yang ada 3 pendapat tadi. Saktah lama 30 saat, saktah 10 saat, saktah yang 1 2 saat. Okey. Kemudian habis baca surah, saktah sekali lagi untuk rukuk. Awalam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah dulu 1 2 saat baru rukuk. 6. Ada 6. Saktah sunat. Saktah yang sunat, berhenti yang sunat. Ada 6 keadaan. Jangan laju sangat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir, dia baca seluar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Saktah tu tak ada saktah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak ada saktah lah sampai habis. Betul? Waladdallin, saktah tu. Waladdallin, amin, saktah lagi baru baca. Itu pilihlah nak 3 pendapat tadi, bergantung kepada keadaan. Jangan ikut kerah kita je, tengok masyarakat macam mana, okey ke tak okey ke, itu kena tengok. Bergantung pada tempat, maka berbezalah saktah yang kelima tadi. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni beliau memperhatikan bacaan Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat. Sunat lah, rupa-rupanya sunat tunggu imam habis baca amin, sekali dengan imam amin, lepas tu bismillah, baru makmum bismillah baca Fatihah. Rupanya tunggu tu sunat, mendengar baca imam dan menunggu tu sunat. Okey, biasa kita dak buat. Okey, bila sebut sunat, boleh je baca awal. Imam bismillah, dia bismillah pun boleh. Dah nama sunat kan? Tapi sunat, tunggu amin, baru baca. Okey. Imam, dia amin dengan imam, betul baru baca. Lepas tu dia pula, waladdallin, amin, sekali lagi amin. Jadi maknanya imam sekali amin, makmum 2 kali amin. Sunat tu. Imam sekali amin, makmum 2 kali. Amin yang pertama, sekali dengan imam. Amin yang kedua, seorang-seorang. Amin. Bunyi tu. Okey. Untuk mendapatkan sunat, dan bercadang membaca surah Fatihah apabila imamnya membaca surah nanti, ataupun apabila imamnya duduk diam kejap tadi. Tak kisahlah, kalau imam baca surah, mesti imam baca surah lah. Kadang-kadang ada orang, ketika imam baca surah, dia tak boleh baca Fatihah, dia tersangkut, dia jadi macam tak tahu mana mula mana akhir. Ada bising kan, bising suara, ada gitu. Maka dia terpaksa kuatkan suara dia, sebab nak lawan balik, nak takut lupa. Sebab dia tak ingat Malik tadi apa baca. Sebab imam dah baca, dia dengar lagi, dengar mulut dia lagi, dengar. Dia ada orang gitu. Ada orang tak ada masalah. Jadi dia terpaksa kuatkan sikit. Bila dia kuatkan sikit, ganggu orang sebelah, makruh pula. Macam-macam kena jaga kat situ. Bercadang untuk membaca Fatihah apabila imamnya membaca surah nanti, lepas amin tu. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Fatihah terus rukuk. Ada ke imam begini? Geram. Aku tunggu lepas amin nak baca, dia waladdallin amin, Allahu akbar. Tu boleh jadi masalah tu. Tapi kenapa buat kerja macam ni? Okey, kita baca dulu. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Fatihah terus rukuk tanpa membaca mana-mana surah. Okey, dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Fatihah. Tak sempat lah. Tapi kalau dia baca awal-awal lagi, ketika imam bismillah, dia baca bismillah dengan imam, memang sempat lah. Tapi dia nak sunat, tunggu amin dulu baru baca. Lepas imam amin, imam rukuk terus. Maka dia tak sempatlah membaca Fatihah, kerana menunggu imam habis baca Fatihah, menunggu amin imam, kerana itu. Ya? Kita dah bahas sebelum ni. Sebelum ni kita dah bahas minggu sebelum ni. Yang sekarang ni macam mana dia wajib baca. Dan ada keadaan dia dimaafkan 3 rukun panjang. Masuk rukun panjang, imam rukuk, i'tidal, sujud, dia kena baca Fatihah sampai habis. Sehingga imam sujud yang kedua dan angkat kepala. Dalam perjalanan tu dia kena rukuk dah. Dimaafkan 3 rukun panjang nama dia. Ada keadaan dimaafkan 2 rukun saja. Iaitu imam rukuk, dia kena habiskan Fatihah, imam i'tidal, dia kena habiskan Fatihah dan rukuk segera. Dia tak rukuk, imam gerak je untuk sujud, dia batal. Macam mana boleh perbezaan yang pertama dimaafkan 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua, bangkit pun tak batal lagi. Yang masalah yang kedua cuma dimaafkan sampai imam i'tidal je. Imam turun untuk sujud, dia dah batal. Apa bezanya? Kenapa dimaafkan? Sebab dia tak habis baca Fatihah lagi lah ni. Kerana jika dia tak habis baca Fatihah,
dia tak sempat habis baca Fatihah kerana yang berlaku itu dimaaf pada syarak, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Jika apa yang berlaku tu tidak dimaaf pada syarak, hanya dimaafkan 2 rukun. Apa contoh yang tak dimaaf pada syarak? Dia Imam Amin malah baca lagi saja je. Ini tunggu Imam baca surah. Imam baca surah panjang ni. Contoh lah gitu, yang tak dimaafkan pada syarak. Imam baca surah, dia galik dengar, sengaja je. Lepas tu Imam rukuk. Orang macam ni dimaafkan 2 rukun sahaja. Sebab apa? Kenapa tunggu? Saja je. Saja tu tak diiktiraf syarak. Jadi oleh sebab tu, bila Imam rukuk, dia wajib habiskan Fatihah. Habis apa? Dia wajib mula baca Fatihah. Dan Imam i'tidal, dia kena habiskan Fatihah dan dia kena rukuk dengan segera. Kalau tak sempat juga habis Fatihah, dia wajib juga habiskan. Ketika Imam untuk turun sujud, makmum tadi batal. Dia hanya dimaafkan 2 rukun. Memang tak sempat lah. Jadi macam ni selesai ni, mufaraqah lah. Macam mana yang dimaafkan? Macam ni, dimaafkan. Contohnya, dia tunggu Imam amin. Kalau dia baca Fatihah dengan Imam, sah dan cukup masa. Tapi nak sunat, tunggulah Imam amin dulu. Bila Imam amin, Imam rukuk, dia sudah, dia wajib baca Fatihah. Sekarang ni, masalah yang berlaku ni, adakah diterima syarak sebagai uzur? Diterima. Sebab dia nak buat yang sunat. Nak macam mana Imam tak baca, mana dia tahu? Maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Yang tadi pun tak sempat baca juga. Yang masalah pertama, tak sempat baca juga, tapi sengaja. Saja je lah, tunggu Imam baca surah, ujung-ujung dia baca lah, sengaja. Maka bila Imam rukuk, Allah tak baca Fatihah lagi, dia tak dimaafkan 3 rukun panjang kerana uzur dia tadi tak dimaaf. Sebab dia sengaja. Yang ini dimaaf kerana nak buat yang sunat. Dan biasanya kan begitu. Tiba-tiba Imam rukuk, maka dimaaf 3 rukun panjang. Apa maksud 3 rukun panjang? Imam rukuk, baca Fatihah, start baca Fatihah. Imam i'tidal, baca. Imam sujud, baca juga. Imam duduk di antara sujud, habiskan lagi. Imam sujud yang kedua, habiskan lagi. Biasanya masa tu dah habis dah. Katalah Imam bangun untuk rakaat seterusnya. Okey, kena rukuk ni, kena rukuk sebelum Imam berdiri. Sampai Imam sini, dia Allahu Akbar. Okey, dapat rakaat i'tidal, sujud, kejar Imam. Kenapa panjang dimaafkan tu? Sebab uzur tadi dimaafkan. Tak baca Fatihah tadi dimaafkan syarak kerana memang logik, memang syarak mengiktiraf itu adalah uzur. Kerana menunggu Imam amin baru baca Fatihah adalah disuruh. Tapi kalau saja-saja je, Imam rukuk, Allah tak baca Fatihah lagi, tak ada siapa suruh tak baca, maka hanya dimaafkan 2 rukun je, rukuk, i'tidal. Cepat-cepatlah mufaraqah, kalau tidak batal makmum tadi. Okey, yang ni dia kata hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. 3 rukun tu 3 rukun panjang daripada imam, dan wajib ke atasnya membaca Fatihah. Sebab dia muafiq Ta'arif yang kita 2 bulan lepas cerita, muafiq wajib habiskan Fatihah. Masbuk tak wajib habiskan Fatihah, malah wajib untuk tidak habiskan Fatihah. Pelik sikit ayat dia. Wajib untuk tidak habiskan Fatihah, masbuk. Muafiq wajib untuk habiskan Fatihah. Masbuk wajib untuk tak habiskan Fatihah. Maksud wajib tinggalkan Fatihah dan rukuk. Masbuk lah kan. Okey. Ketinggalan 3 rukun. Jadi sebab apa dia tak kata 3 rukun panjang? Sepatutnya 3 rukun panjang. Kerana dia tak ada. Dalam masalah ketinggalan daripada imam ni, hanya ada 2 je masalah dia. Yang pertama 2 rukun, tak kira panjang pendek. Yang ketiga 3 rukun panjang. Bila sebut 3 rukun, dia memang 3 rukun panjang. Sebab dia tak ada masalah mana-mana sembahyang dimaafkan ke apa 3 rukun. Tak ada. Tak ada. Yang dia ada 3 rukun panjang. Hanya satu-satu. 2 rukun panjang, tak ada juga masalah tu. Bila sebut dimaafkan 2 rukun, rukun panjang, rukun pendek. Dia tak kira panjang pendek. Kalau dikatakan 3 rukun, mesti 3 rukun panjang. Dia tak ada 3 rukun pendek, 3 rukun, tak ada. Sebab tu tak tulis 3 rukun panjang. Sebab bila sebut 3, sebab ada orang salah faham, dia kata dimaafkan 2 rukun panjang. Tak ada. Dimaafkan 3 rukun. Tak ada juga. 3 rukun tu maksud rukuk, i'tidal, sujud. Yang pertama tu 3 rukun. Tak ada. Bila sebut 3 rukun, dimaafkan 3 rukun mesti panjang. Dimaafkan 2 rukun mesti tak kira panjang pendek. Maksudnya rukuk, i'tidal tak kira panjang pendek. Sebab tu dia tak sebut 3 rukun panjang. Tapi maksudnya 3 rukun panjang. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam dan wajib ke atasnya membaca Fatihah. Jadi bila terjadi waladhdallin amin, imam pun Allahu Akbar, relax. Jangan menggelupur. Biarkan imam baca bismillah, relax sampai waladhdallin, lepas tu rukuk. Ketika rukuk, pastikan imam paling lewat dalam perjalanan nak berdiri. Dalam perjalanan nak berdiri ke rakaat seterusnya.
Paling lewat lah tu. Kalau dapat gitu, imam dalam perjalanan ke, imam sujud yang kedua ke, rukuk, relax aja. Tidak, relax aja, sujud. Kejar imam lah. Kejar imam. Okey. Satu. Selesai. Jadi ini imam tak baca langsung surah. Yang ke-8. Yang ni nak sama macam tadi. Cuma imam baca surah, tapi baca surah pendek. Mari kita baca. Masalah ke-8. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, macam tadi juga, tunggu amin lah baru baca Fatihah. Ya? Untuk mendapatkan sunat. Sunat lepas amin kan baca Fatihah makmum kan sunat, macam tadi. Dan bercadang akan membaca surah Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Sama macam tadi juga. Tetapi yang tadi imam rukuk terus tak baca surah. Yang ni lain sikit. Imam apabila ia selesai membaca Fatihah, dibacanya surah yang pendek. Sama je lah juga sebenarnya. Baca surah pendek. Qul huwallahu ahad, satu nafas pula tu. Contohlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sama lah. Ataupun imam mungkin terlupa. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tak ingat dah. Yasin, rukuk 2-3 kali, lebih kurang lah. Ataupun apa-apa lah. Saya pernah terjadi sekali pagi Jumaat, ketika nak baca surah sajadah, dia lupa alif lam mim apa. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Betul dia diam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Diam. Alif lam mim. Yang baca tanzil. Bacalah sampai habis. Saya duduk belakang. Nak tegur ni. Tanzil apa? Tanzilul kitab. Tanzil. Apa tanzil? Orang belakang. Tanzil. Agaknya dia pun tak ingat kot. Tak boleh lagi. Dia alif lam mim 3-4 kali, rukuk. Rukuk. Makmum yang tolong tadi apa cerita? Bila tolong dia tak sempat baca Fatihah. Yang dah baca Fatihah separuh, lepas tu tolong sebab serabut. Lepas tu imam rukuk. Sudah. Dia tak baca Fatihah lagi, tak habis lagi, atau baru baca separuh. Macam mana nak buat? Sama keadaannya. Iaitu imam baca pendek lah. Tak kisahlah, lupa surah pun dia dah baca pendek juga. Baca pendek. Baca surah pendek. Surah yang pendek menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Maknanya baca separuh saja. Yang tadi langsung tak sempat baca. Yang ni baca separuh saja Fatihah. Sedangkan imam sudah rukuk atau sujud. Imam dah mula rukuk lah. Hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Sama jugalah macam tadi. Yang tadi langsung imam tak baca surah, dimaafkan 3 rukun panjang. Yang ini imam baca surah pendek, maaf 3 rukun panjang juga. Sebenarnya boleh gabung ke dua masalah ni. Sama je kan. Dimaafkan juga 3 rukun panjang. Apa maksud 3 rukun panjang? Ketika imam angkat kepala daripada sujud yang kedua nak ke rakaat seterusnya, dia kena bersedia untuk rukuk. Jika imam dah berdiri, kalau nak sambungkan masalah ni lah, kalau imam dah berdiri, dia tak batal lagi. Makmum tadi tak batal lagi. Sebab imam dah Allah, dia pun tak sampai bau siratal ladzi. Lama juga dia ni baca. Betul, Allahu akbar, dah habis dah, imam dah berdiri. Makmum tak batal lagi. Tapi dah lebih 3 rukun, 3 rukun panjang. Macam mana nak buat? Makmum tadi tak boleh buat apa-apa, ikut imam je. Maksudnya tak boleh rukuk sujud. Nanti lepas salam, makmum tambah 1. Tapi tak batal. Ketika berdiri tu, ketika imam berdiri Allahu akbar, dia kena buat keputusan segera. Nak mufaraqah ke, nak apa ke, nak buat segera. Mufaraqah sembahyang tu seorang-seorang. Nak ikut imam, boleh nak ikut imam, tapi tak boleh rukuk. Habis aku ketinggalan 1 rakaat, 1 lap kena tinggal. 1 rakaat, biarlah. Habis tu macam mana? Terus sembahyang ikut imam aja, berdiri. Lepas tu tambah 1 lah. Tambah 1. Boleh buat keputusan. Apa yang perlu dibuat? Ada orang mufaraqah. Mufaraqah betul rukuk, sembahyang seorang. Mufaraqah macam teruskanlah. Baca Fatihah sampai habis, rukuk, sujud. Ada orang dia suka tunggu lagi. Kemudian lepas imam salam dia tambah 1. Yang peliknya, makmum belakang-belakang dia salam dengan imam. Dia duduk belakang imam, dia tambah 1. Pelik. Jadi pelik Pelik-pelik pun itulah caranya. Apa sebab dia tambah 1? Kita takbir lambat pada dia. Kita dah terdatang tu dah lambat sikit. Rakaat pertama lagi, tapi dia yang qomat. Dia yang takbir. Lepas imam takbir, dia takbir dulu. Kenapa dia tambah rakaat? Itulah antara sebab. Okey. Okey. Ada satu juga yang mana imam baca surah pendek tapi tak ada i'tiraf juga. Ada. Iaitu makmum memang dah tahu imam akan baca surah pendek, maka tak dimaafkan 3 rukun panjang. Yang tadi tak tahu imam baca surah pendek,
Tak tahu imam tak nak baca surah langsung. Tak tahu imam akan terlekat dekat alif lam mim sampai tak ingat surah. Tak tahu nanti kena bantu imam last kali, dah bantu dia tak boleh juga, dia tinggalkan kita pula. Kita tak baca Fatihah, tak tahu, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi kalau dah tahu imam tu akan baca pendek, ini biasanya berlaku dekat solat tarawih dulu. Bukan tarawih sekarang Tarawih sekarang semua baca-baca surah-surah besar dah. Tarawih dulu. Rindu dengan tarawih dulu. Ingat tak? 80-an, 90-an, Allah. Ingat tarawih dulu. Rakaat kedua semua kulhu. Kan? Alhaakumut takatsur, darat wal asri, darat sampai bawah last sekali. Memang. Memang rakaat kedua semua kulhu. Buat 20, bukan 8. Tapi terasalah kerinduan tu, terasa balik. Sekarang tak, sekarang baca surah panjang tapi 4-5 ayat kan. Sekarang tak ada apa-apalah, ini cerita dulu. Dah tahu dah imam akan baca kulhu rakaat yang kedua. Malah kadang-kadang rakaat pertama tu wal asri pendek aja. Memang tak sempat. Inna ataina rakaat pertama. Kebanyakannya panjang lah juga. Tapi ada juga surah-surah pendek rakaat pertama. Dah tahu dah imam akan baca apa. Rakaat kedua memang tahu kulhu. Imam pula nak 20, nak habis 9:40. More ni. Dia akan baca 1 nafas, 2 nafas je lah kulhu tu. Lagipun dah penat dah baca yang sama je. Jadi dia akan baca laju. Makmum tadi tunggu amin juga. Jika tunggu amin, tak apa, silakan. Tapi bila imam rukuk, makmum hanya dimaafkan 2 rukun saja. Rukuk, imam i'tidal, makmum kena rukuk dengan segera. Imam gerak je untuk sujud, makmum tadi batal. Sebab apa? Tak maaf. Sedangkan imam baca pendek. Dalam kitab kata, tak apa imam baca pendek. Kerana yang ni imam dia tak tahu. Makmum tak tahu. Yang itu dia dah tahu dah. Dah memang tulis siap-siap. Takut imam lupa baca apa. Baca surah pendek pun kadang-kadang, tadi wal asri ke apa? Nak apa ke mana satu? Kuliah. Pun dah lupa kan. Jadi dah tulis besar kat situ. Jadi dah tahu dah imam akan baca apa. Jadi makmum tadi macam mana nak buat? Dia tak boleh tunggu imam amin. Kalau tunggu imam amin boleh. Tapi sebelum imam bergerak untuk turun sujud, makmum tadi mesti rukuk dah. Dimaafkan hanya 2 rukun. Habis tu macam mana? Imam bismillah, makmum bismillah. Yang tadi yang rawit itu, kalau Al-Fatihah dengan bawah itu, bawah tu Yo. Okey. bawah apa waktu bersama imam, automatik imam Jadi masuk. Dia tetap juga kaedah besar dia yang bacaan Fatihah yang pertengahan mengikut orang awam kebiasaan, bukan bacaan imamnya dan makmumnya yang kita bahas. Tetap itu tak boleh lagi dah itu. Jadi kalau pelik sangat, macam pelik sungguh lah maksudnya. Hebatlah orang ni. Besar orang Arab lah. Dia baca punyalah laju Fatihah 15 saat. Lepas tu Qul huwallahu ahad ke inna a'taina ke lagi 5 saat. Jadi 20 saat. 20 saat Fatihah dan surah. Tetap makmum tadi masuk. Makmum tadi masuk. Dia tak kira tu, tapi biasanya tak gitu. Kan? Dia tetap yang tu paling besar. Kaedah itu paling besar. Masbuk dengan muafiq itu bacaan Fatihah bersama imam, bacaan bersama, Fatihah bersama ketika berdiri bersama imam, dan bacaan tu pula kadar pertengahan. Bukan mengikut bacaan imamnya, bukan mengikut bacaan makmumnya. Kadar yang tadi itu. Itu kena hadam betul-betul. Itu memang tak boleh, tak akan berubah yang itu. Yang lain mungkin berubah, yang itu tak berubah. Tak faham yang itu sampai ke sudah tak faham lagi. Yang itu tu tak boleh lagi tu. Tu kaedah kena gigit sungguh-sungguh dengan gerham tu. Jangan gigit yang gigi depan. Boleh tarik lagi. Ketek. Gigit yang gerham tak boleh tercabut gerham. Gigit sungguh-sungguh yang tu. Tapi yang itu yang payah nak faham tu. Apa benda kadar masa bacaan Fatihah? Kadar masa apa? 25 saat. Nak kira apa tengah baca Fatihah nak kira saat? Mula masalah. Ada je. Sabar dulu sampai habis nanti kita faham apa cerita dia. Takkan tengah sembahyang nak tengok saat, nak tengok jam. Bukan. Dia adalah cara dia. Tapi faham dulu kaedah tu dulu. Faham kaedah tu dulu. Okey. Seterusnya. Habis dah. Habis dah. Okey, habis dah masalah yang sepakat. 8 masalah. 8 ni. Masalah sepakat. Maksud sepakat tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Begitulah cara yang nak buatnya. Daripada 1 sampai ke 8. Ini masalah khilaf pula. Masalah khilaf pula. Masalah khilaf ni pun menarik lah ni. Masalah khilaf ni menarik sangat-sangat. Mari kita tengok masalah khilaf ni. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muafiq adalah seperti berikut. Yang ni khilaf ulama, ada ulama kata muafiq, ada ulama kata masbuk. Ada ulama kata muafiq dimaafkan 3 rukun panjang, ada ulama kata
muafiq tapi dia maafkan 2 rukun. Ada 3 masalah. Sebenarnya 4. Okey. Pertama, seorang muafiq sembahyang jemaah bersama imamnya. Tiba-tiba ia tertidur di tasyahud awal. Boleh tak? Adakah tidur, baru je cerita semalam ke 2 malam lepas. Adakah tidur membatalkan sembahyang? Adakah antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah tidur? Ada tak? Ingat tak masa mengaji dulu? Perkara yang membatalkan sembahyang. Ada tak tidur kat situ? Tak ada. Ada. Perkara yang membatalkan sembahyang apa? Yang pertama, najis datang apa kan? Macam terdedah aurat. Ada tak tidur? Mana ada? Tak ada. Maka tidur bukan perkara yang membatalkan sembahyang. Maknanya tengah sembahyang pun boleh tidur? Boleh tidur. Bukan boleh, bukan suruh sengaja tidur. Maksud boleh tidur tu tak batal. Dia masalahnya bukan dekat sembahyang tu takut batal, bukan. Dia masalah wuduk tu takut batal. Dengan batal wuduk, automatik batal sembahyang. Jadi cerita sekarang ni, tidur bukan perkara yang membatalkan sembahyang. Tidak. Tapi tak ada wuduk tu perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi dengan tidur batal wuduk. Dengan batal wuduk batal sembahyang. Jadi kita nak jaga kat situ. Sebab tu dia kata kat sini, tiba-tiba ia tertidur di tasyahud awal. Tidur tasyahud awal. Kenapa kata tasyahud awal? Dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk. Itu mazhab Syafi'i. Iaitu tidur tetap papan punggung, tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk, tak batal sembahyang. Kerana para sahabat tunggu kadang-kadang nak sembahyang Isyak, lama tunggu Nabi. Ada pembesar-pembesar datang. Nabi duduk layan pembesar-pembesar, orang jauh datang. Sahabat tunggu kat masjid. Sampai ada yang tertidur. Lepas Nabi masuk, pakat-pakat bangun. Pukul 10 malam lebih kurang itulah. Kalau kita pukul 10 baru sembahyang Isyak. Tunggu Nabi. Lepas tu pakat-pakat bangun, tak ada pun ambil wuduk. Tapi mereka tidur macam mana? Tetap papan punggung. Cuma dia ada syarat lah. Pertama, syarat punggung ada isi. Itu syarat dia. Kalau tak ada isi, tak boleh. Sebab saya dah pernah try. Saya cari orang yang tak ada isi. Cuba kau duduk. Cuba kentut. Keluar. Dia kena ada isi. Itu syarat pertama. Punggung mesti ada isi. Isi yang boleh menutup, mengepit. Apabila angin nak keluar, dia tak boleh keluar. Dia kepit. Sebab ada isi kat punggung, downlock tu. Kalau nak tekan pun tak keluar. Takkan keluar angin. Kecuali orang ini panggil apa? Menyenggeng tak? Menyenggeng sikit baru keluar. Menyenggeng sikit baru keluar. Selagi tidak menyenggeng tak keluar. Jika macam tu punya barulah orang macam tu boleh. Boleh apa ni? Kalau dia tertidur ketika bila-bila lah, kuliah ke apa ke, ketika semayang sekalipun, maka tak batal. Wuduk tak batal semayang. Dan tak perlu ambil wuduk. Kalau dia tidur, tak perlu ambil wuduk. Tapi kalau orang tu, dia tetap papan punggung, tapi kat punggung dia tak ada isi. Kurang vitamin C. Tak cukup. Bila tak ada masalah sikit, jadi bila macam tu, dia cuba keluar angin. Maka, dia tetap papan punggung pun, batal juga. Batal wuduk dia. Okay? Jadi dia kata, tertidur ketika tasyahud awal. Tertidur kerana terlalu khusyuk. Gitulah kot. Sangka baik. Tertidur terlalu khusyuk hingga tidur. Okey? Tidur dalam semayang, kita luar semayang. Tidur dalam semayang pun tidur. Okey? Hanya boleh duduk iftirash dia panggil. Duduk di antara 2 sujud tu. Iftirash sahaja. Duduk tawarruk tak boleh. Bila dia sengit gitu, dia memang akan keluar angin. Maka tidur dalam keadaan duduk tawarruk batal. Duduk tarabuk, duduk bersila. Tapi kalau semayang bersila lah, pun tak batal. Kadang-kadang orang sakit apa duduk bersila. Sebab dia nak duduk boleh macam-macam cara. Duduk di antara sujud ke, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir sekalipun, boleh duduk bersila. Dari segi keharusan boleh. Cuma afdalnya duduk tahiyat awal, duduk di antara 2 sujud, duduk dia panggil iftirash. Tahiyat akhir dia panggil duduk tawarruk. Tapi dari segi kebolehan untuk duduk, sah duduk macam mana pun janji duduk. Okey? Jadi duduk tawarruk macam tahiyat akhir tak boleh. Tidur waktu tu batal. Batal wuduk bukan batal sembahyang. Dengan batal wuduk maka batal juga sembahyang. Tetap papan punggung di tempat duduk. Dengan maksud apa? Dia tidur macam tu, dia bangun pun macam tu. Tu maksud dia. Bukan dia tidur macam tu, dia bangun dah macam ni dah. Dah ke depan dah. Tak boleh. Ini pun hati-hati orang sembahyang Jumaat ni. Time baca khutbah kan. Khutbah ni macam diulik-ulik suruh tidur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kan? Betul? Innal hamdalillah. Alhamdulillahil qail. Dengar yang itu je dia macam
Yang orang tak boleh tidur kan, yang memang tak boleh tidur, kena makan ubat tidur, waktu tu boleh tidur. Ya. Yang pergi cari ubat tidur, waktu tu boleh tidur. Dia cerita, bila tidur tak ada masalah, sebab rukun khutbah adalah rukun Jumaat. Tapi yang wajib dengar yang mastautin 40 orang je. Yang nak dikira 40 dengar, yang lain tidur pun sah. Janji 40 dengar, jangan 39 dengar, 39 dengar, 39 tak sah, semua tak sah, beribu-ribu semua tak sah. Yang mastautin yang kira 40 tadi tu. Penting juga dengar tu. Dengar rukun khutbah. Ketika dia tidur, begitu. Bila dia terjaga tu, dia dah ke depan dah. Macam tu. Sebab dia nak jatuh, maka dia terjaga. Masa tu tak boleh. Batal wuduk. Tapi saya tengok bangun elok-elok ada semayang macam biasa, macam tak bersalah dia bangun. Lepas tu dia kena keluar. Dia kena keluar pergi ambil wuduk. Masa dia sedar tu dalam keadaan bukan macam dia tidur. Yang kata boleh, dia tidur gitu, dia bangun pun begitu. Dia tidur macam tu, bangun pun macam tu. Okey. Dia terus tidur. Terus tidur tu, dah lah tidur dan terus tidur sehingga semasa imamnya turun rukuk atau berada di akhir qiyam, barulah ia terjaga dari tidurnya. Maksudnya dia duduk at-tahiyatul mubarak. Ni tahiyat awal ni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Khusyuk kan. Lepas tu imam dah baca Allahu akbar, tak dengar. Imam baca Fatihah rakaat ketiga kan senyap aje. Sir. Lepas tu imam Allahu akbar, dia bangun. Dah rukuk. Tu satu. Yang kedua, akhir qiyam, dengan maksud dia sempat jaga awal juga. Orang sebelah sepak macam tu sikit. Jangan nanti takut batal, gerak sikit pak gitu sikit. Okey? Bila gitu dia sedar. Bila dia sedar, dia pun bangun. Ketika dia bangun mesti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Macam itulah dua keadaan. Lebih kurang sama je. Yang tadi imam dah rukuk, dia bangun, imam tengah rukuk. Nak buat apa sekarang ini? Yang kedua, masalah kedua, dia bangun awal lagi. Bismillah, alhamdulillah, imam baru rukuk. Lebih kurang sama lah. Okay. Apa nak buat? Hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, ada khilaf. Pendapat Syekh Ramli sebelum tu, dalam dia khilaf tetap khilaf, tapi kita ada adab dan kita ada kaedah. Kaedahnya, apabila bertentangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka didahulukan Imam Nawawi. Kecuali dalam masalah perkahwinan. Masalah perkahwinan didahulukan Imam Rafi'i. Tapi secara umumnya didahulukan Imam Nawawi. Apa-apa masalah apa? Sebab apa? Kecuali kahwin tadi, kecuali perkahwinan, kerana Imam Nawawi tak kahwin. Maka Imam Rafi'i dia kata macam lebih pengalaman. Jadi dalam masalah berkaitan dengan perkahwinan ni didahulukan Imam Rafi'i jika berbeza pendapat. Kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i sama-sama dia adalah satu pendapat yang paling kuat dalam mazhab. Sebab dua-dua nama besar ni sepakat. Jarang-jarang ada sepakat. Sekarang ni Imam Nawawi kata lain, Imam Rafi'i kata lain. Kita pilih Imam Nawawi. Yang kedua, Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli berbeza. Kalau Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli sama-sama kuat pendapat tu. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli berbeza. Nak pilih yang mana? Nantikan selepas ini. Azan dulu, lepas azan. Lepas azan kita tengok. Nak ambil Syekh Ibn Hajar ke Syekh Ramli? Tunggu kejap lepas azan kita sambung. Duduk, jangan ke mana-mana. Bangun. Mana? Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمد وابعثه المقام Baik, kita sambung masalah khilaf yang pertama. Khilaf ada 4. Kita masuk khilaf yang pertama. Jika bertentangan apa-apa pendapat di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, didahulukan Imam Nawawi, kecuali dalam masalah munakahat, didahulukan Imam Rafi'i. Walaupun begitu, tidak menolak. Walaupun macam tu, tidak menolak untuk guna pendapat satu lagi, sebab masih lagi dalam mazhab. Dia tak ada kira campur mazhab ke tak, masih lagi dalam mazhab. Jadi tak ada masalah. Jika Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli bertentangan, jika sama-sama Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli sama-sama pendapat kuat, sangat kuat pendapat tu, jika bertentangan, maka kita pilih Syekh Ibn Hajar. Belah-belah Mesir pilih Syekh Ramli. Kita Syekh Ibn Hajar. Kita dahulukan. Macam mana pun tidak menolak kalau nak guna satu lagi. Nak guna. Sebab masih lagi dalam khilaf dalam mazhab. Ini bukan khilaf luar mazhab. Khilaf luar mazhab dia ada apa? Peraturan yang perlu diikuti. Nak ambil khilaf luar mazhab, perlu peraturan yang perlu diikuti. Dia ada peraturan yang sangat ketat. Kalau tidak, kita boleh buat semua perkara. Kerana boleh dikatakan dalam 4 mazhab ni, setiap perkara, boleh kata banyak perkara, semua khilaf. Yang tak boleh mazhab Syafi'i, cari pendapat memang ada yang kata boleh. Kalau macam tu boleh buat apa saja. Bila nak melangkaui mazhab yang lain, dia ada peraturan yang ketat. Tapi kalau dalam mazhab yang sama, dia tak ketat sangat. Dia cuma adab. Yang kita sebagai beradab, kita nak ibadah yang terbaik, maka kita ambil yang sebut tadi lah, Syekh Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar, sebagai adab saja. Dia bukan sebagai peraturan yang ketat, tak ada. Antaranya contoh, apabila bersentuh lelaki dan perempuan, pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, maka batal wuduk. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, yang menyentuh saja batal, yang disentuh tak batal. Masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau kita jenis, orang perempuan sentuh, orang perempuan tu yang batal, kita tak batal. Yang menyentuh saja batal, yang disentuh tak batal. Itu pendapat yang kedua. Jadi kat ini, pendapat kedua ni kita guna dekat Mekah. Bukan ambil pendapat mazhab Hanafi, jika tak ada syahwat sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk. Bukan. Kita buat hal kita, orang sentuh kita, orang perempuan sentuh kita, pakai pendapat ni, maka kita boleh terus dalam mazhab Syafi'i.
Bila kita lompat langkah kepada mazhab lain, dia ada peraturan yang sangat ketat yang perlu diikuti. Macam-macam soalan-soalan yang perlu ditanya nanti. Tak batal wuduk? Tak batal. Kenapa tak batal? Perempuan sentuh tadi. Sebab tak batal mengikut mazhab Hanafi, mazhab Hanbali contohnya. Kerana tak ada syahwat. Habis ambil wuduk tadi, mazhab apa? Dia jadi soal lah. Ambil wuduk tadi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Lepas tu nak batal mazhab apa? Weh, ambil wuduk, syarat sah wuduk ambil mazhab Syafi'i. Perkara yang membatal mazhab Hanafi pula. Nanti sembahyang mazhab apa pula? Dia jadi talfiq. Satu percampuran mazhab yang tercela. Dia ada syarat, dia ada peraturan yang ketat. Cuma kita tak berapa didedahkan dengan perkara tu. Jadi kita main hantam je. Janji mana ada pendapat, pakai pendapat. Tu cari pendapat. Kalau cari pendapat, biar awak pun boleh makan. Cuma makan awak. Bukan tak, biar awak. Kalau cari pendapat, harimau boleh makan, beruk boleh makan. Nak cari pendapat, makan lah. Asal tak mau makan pula, ada pendapat. Kalau nak cari, tapi tak boleh. Tak boleh begitu. Kita ada peraturan dalam beribadah. Jadi, okay, mengikut apa cerita tadi? Dia tidur ketika tahiyat awal. Bangun-bangun, imam dah rukuk, ataupun bangun-bangun dia sempat baca 2-3 ayat, imam rukuk. Macam mana? Okay. Yang pertama, khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq juga. Dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Kat sini kita dapat faham, tidur tadi dimaafkan. Maksudnya uzur yang dimaafkan adalah tidur. Sebab tu bila dimaafkan 3 rukun panjang. Senang aja. Kalau tak maaf 2 rukun. Jadi maknanya mengikut pendapat Syekh Ramli bahawasanya tidur itu dimaafkan ataupun uzur yang dimaafkan. Kerana tidur kita tak boleh kontrol katanya. Bila macam tu, tidur tu, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Jadi bila dia berdiri, imam dah rukuk, dia baca 1-2 ayat ke, biarkan dia wajib baca Fatihah sampai habis sehingga imam angkat kepala sujud yang kedua. Dalam perjalanan tu boleh habiskan lagi. Sebelum imam berdiri ke rakaat yang seterusnya, dia mesti rukuk dan kejar. Macam tadi lah. Dia akan 3 rukun panjang. Kerana tidur adalah uzur yang dimaafkan. Tidur ketika tahiyat awal adalah uzur yang dimaafkan. Mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar, tak. Tidak. Okay? Bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Oh, maaf juga. Tidur tu maaf juga. Cuma dia lain sikit. Makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tak boleh 3 rukun panjang. Sebab masbuk kan? Bahkan ia membaca surah Fatihah sekadar yang dapat. Mana yang sempat. Dan wajib ia terus mengikut imamnya rukuk. Jadi maknanya, kata Ibn Hajar, status dia adalah masbuk. Kata Syekh Ramli, status muafiq dan dimaaf 3 rukun panjang. Kata Ibn Hajar, status dia masbuk. Kita kembali balik. Ingat tak ta'rif muafiq masbuk? Ta'rif muafiq, makmum yang berdiri dengan imamnya kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Kita dah kira 25 saat. Maka nama status makmum tadi muafiq. Jika tak sampai, namanya masbuk, statusnya masbuk. Kesan dia, jika muafiq, kesan dia adalah rentetan daripada status dia muafiq adalah wajib habiskan Fatihah. Okey, wajib habiskan Fatihah. Kadang-kadang wajib habiskan Fatihah dimaafkan 3 rukun panjang jika dimaaf pada syarak. Kadang-kadang wajib habiskan Fatihah tapi tak maaf 3 rukun panjang, 2 rukun saja. Bergantung kepada kesalahan yang dia buat tadi, adakah dimaaf ataupun tidak. Itu kalau muafiq. Kalau dia muafiq, iaitu dia dapat kadar berdiri dengan imam, kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Bukan ikut bacaan imam, bukan ikut bacaan makmum. Okey, takrif tu. Masbuk sebaliknya lah, tak dapat kadar. Maksudnya makmum yang tidak dapat kadar tidak dapat berdiri dengan imamnya, kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan kurang 25 saat. Okey, yang tadi ni yang kata Ibn Hajar tadi, kan makmum tadi kan dia tertidur. Maka dimaafkan tidur tu. Ibn Hajar pun maaf juga. Maaf. Cuma bila bangun berdiri, imam dah rukuk. Maka dia dapat berapa lama berdiri dengan imam? Berapa saat? 0 saat. Macam mana makmum baru-baru nak masuk sembahyang, imam dah rukuk, takbir, terus rukuk kan? Seumpama gitu. Walaupun rakaat kedua, 3, ke-4, dia tak semestinya rakaat pertama je jadi gitu tu.
Yang kita selalu buat tu lah, yang selalu masbuk kan, geng-geng masbuk semua ni kan. Masbuk kan. Masuk-masuk imam dah rukuk. Allahu Akbar. Kan terus rukuk. Kita kata itu berlaku pada rakaat yang pertama, mula-mula nak sembahyang. Bukan sahaja boleh berlaku pada rakaat pertama. Rakaat kedua, tiga, empat pun boleh. Contohnya, yang tadi rakaat ketiga lah jadi. Bila dia bangun sebab tertidur, imam dah rukuk, terus rukuk, masbuk. Okey, peraturan dia apa lagi? Masbuk ni, peraturan dia. Dia kena rukuk dengan imam, tinggalkan Fatihah. Kalau sempat baca banyak mana yang sempat. Dan ada satu lagi, peraturan dia apa? Dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam. Sama juga. Dapat tamakninah dengan imam, dapat rakaat. Walaupun dia tu dah rakaat ketiga dah. Jika tidak, tak dapat rakaat. Contohnya, dia bangun-bangun, Allahu Akbar. Imam rukuk, imam dah rukuk. Dia pun Sami Allah liman hamidah. Kalau kita masuk-masuk sembahyang, dapat tak rakaat? Kalau kita mula-mula masuk tu, yang biasa duk buat tu lah, selisih dengan imam, dapat rakaat tak? Tak dapat kan? Begitu tak dapat juga. Sama, nanti tambah satu. Pelik lah, dia duduk depan tambah satu rakaat. Sama macam tadi. Okey, itu kata Ibn Hajar. Iaitu kata Ibn Hajar, dia dimaafkan tidur itu. Cuma bila dia bangun, okey, yang ni contoh kedua, dia sempat berdiri kejap, akhir qiyam tu. Jadi makmum tadi, makmum sebelah tolong dia, sepak sikit terjaga. Bila terjaga, dia pun bangun. Ketika dia bangun, imam masih lagi tak rukuk. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sama kan? Rukuk. Dia berdiri dengan imam kadar masa bacaan Fatihah pertengahan tak? Berdiri tu bermula berdirilah. Masa duduk tak kira, masa berdiri. Baru 4-5 saat. Maka dia masbuk. Dia pun rukuk, tinggalkan Fatihah. Allahu Akbar. Dapat tamakninah, dapat rakaat. Tiba-tiba Allah, Sami Allah liman hamidah. Allah. Gitu. Tak dapat rakaat. Macam sembahyang. Cuma dia berlaku pada rakaat yang ketiga. Kita dah faham berlaku rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama pun berlaku, rakaat kedua pun boleh berlaku, rakaat ketiga pun boleh berlaku, rakaat keempat pun boleh berlaku. Perkara itu. Kata Ibn Hajar. Sebenarnya Ibn Hajar lagi senang buat ni. Sebab tak payah baca Fatihah, tak payah apa, tu rukuk aja. Tapi risiko dia, kalau tak dapat rukuk, tak dapat tamakninah dengan imam, tak dapat rakaat. Apalah risiko sangat, tambah je lah satu nanti. Jadi kalau dua pendapat ni, kalau kita di tanah Melayu, kita pakai Ibn Hajar. Di belah-belah Mesir, dia pakai Syekh Ramli. Jadi kalau kita tengok perbezaan tu, tak ada masalah. Ni khilaf yang berlaku. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tak boleh. Dia kata ni, bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk, bukan muafiq lagi. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tak boleh. Bahkan ia membaca surah Fatihah sekadar yang dapat. Macam mana boleh masuk sembahyang? Sekadar yang dapat. Tak dapat langsung pun tak apalah. Dapat satu ayat lah. Okay? Dan wajib ia terus mengikut imamnya rukuk. Dan ia rukuk sempat mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia dapat rakaat itu macam biasa. Yang ini juga berlaku selain daripada tidur, sakit kaki, sakit lutut, sama juga. Dia sakit kaki, sakit lutut. Saya nak tengok yang ketiga jap. Okey, boleh. Okey. Dia sakit lutut pun sama. Maksudnya dia lambat sikit. Imam dah Allahu Akbar rakaat ketiga, dia baru nak gerak. Nak gerak pula sakit kan, lambat sikit gerak, kongek gitu. Masa dia dah bangun, imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dah. Sebab dia ada masalah sikit nak bangun tu. Kalau imam iyyaka na'budu, dia baru bismillah. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, dia baru alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Imam siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia baru apa? Malika middin waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu Akbar ihdinas sirat, imam Allahu Akbar. Sekarang ni apa dia nak buat? Kenapa dia lambat tu Fatihah tu? Kenapa lambat tu? Kenapa lambat bangun tu? Sebab sakit lutut. Masalah dalam kitab kita tidur, sakit lutut pun sama je cerita dia. Iaitu uzur yang dimaafkan. Sama, khilaf juga sama juga. Kata Syekh Ramli muafiq, dimaafkan 3 rukun panjang. Baca Fatihah sampai habis, kejar imam. Kata Ibn Hajar yang kita akan pakai masbuk, dengan maksud rukuk aja, tinggalkan Fatihah walaupun pada rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga tak baca Fatihah habis, tak baca. Rakaat pertama dah lah masbuk. Rakaat pertama memang imam tengah dah hujung-hujung, dia Allahu Akbar. Itu masbuk sengaja lah tu. Rukuk tak baca Fatihah, baca 1-2 ayat aja ataupun langsung tak baca. Rakaat kedua baca habis, muafiq. Rakaat kedua, rakaat pertama masbuk. Rakaat kedua muafiq. Rakaat ketiga masbuk balik. Rakaat keempat silap-silap masbuk balik. Sama juga. Sebab nak bangun sakit lutut tadi.
Atau mungkin juga muafiq, mungkin juga masbuk. Rakaat yang keempat. Jadi rakaat yang ketiga tadi baca berapa ayat yang boleh sebab dia bangun lambat tadi, dia baru ihdinas sira, imam Allahu akbar, dia tinggalkan ihdinas sira dia tu, habis berhenti kat situ aja, rukuk. Dapat tamakninah, dapat rakaat. Tapi tak apa, payahlah, tak fahamlah main kadar masa, pakai pendapat Syekh Ramli, baca je sampai habis, dimaafti rukun panjang. Ini bagi orang yang tidur ketika tahiyat awal dan orang sakit lutut. Bagi orang yang habiskan tahiyat awal juga, dia baca tahiyat awal tak habis lagi, dia nak habiskan, imam dah bangun, dia nak habiskan juga. Itu masalah yang satu lagi, masalah yang ketiga. Itu bab lain pula. Adakah dimaafkan? Dia baca tahiyat awal ni, baca dia slow sikit, imam baca laju sikit, imam pun bangun. Bila imam bangun, dia ada lagi beberapa ayat. Kat mana? Asyhadu an la ilaha illallah, imam pun Allahu akbar. Wa asyhadu alla bukan. Ayolah, asyhadu an la ilaha illallah, imam bangun. Betul? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam dah bismillah kat atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam dah apa? Alhamdulillah kan? Kot. Dia pun bangun. Imam dah malika midin kot. Dia baru bangun. Tapi kenapa dia bangun-bangun lambat? Bila dia baca bismillah, imam dah ihdinas sirah, silap-silap gitu. Tapi kenapa, alasan apa ni? Tidur? Bukan, tidur dah bincang tadi. Sakit lutut? Bukan, sakit lutut dah bincang tadi. Ini apa? Saja habiskan tahiyat awal. Itu duduk kat nombor 3. Nak bincang panjang. Kan datang kot Boleh? Ada tu. Banyak lah dapat tu. Melimpah nanti kan. Itu masalah nombor 3. Itu lain. Bacalah, kalau ada kitab, baca yang nombor 3 tu. Ketiga, seorang muafiq sembahyang jemaah dengan imam bersama tasyahud awal. Bila imamnya berdiri qiyam, dia tasyahud awal, masih lagi belum selesai. Masalah lain. Nak cerita, adakah dia baca tahiyat tu, tahiyat awal tu habiskan juga sedangkan imam dah bangun? Adakah dimaafkan? Adakah itu syarak suruh? Jika syarak suruh, tak apa, maaf lah. Jika syarak tak suruh, problem. Yang ni syarak tak suruh. Jadi problem lah. Problem pula ada khilaf akan datang. Takut banyak sangat. Kita habis dekat yang pertama je habis. Yang kedua belum masuk. Khilaf yang kedua. Kadang-kadang banyak masuk, hafal pun tak dapat. Baik masuk sikit-sikit. Taklah sikit tadi, melimpah-limpah ruah dah tadi. Melimpah ruah. Berhenti dekat masalah kedua, muka surat 16. Yang kedua, khilaf yang kedua. Allah